Alright guys, bersama aku Hidayat Samsudin dalam channel Belispree. Hari ni aku nak cerita pasal G-shock DW6900 Collection Crazy Colors ataupun Crazy Colors Edition. So, siapa yang dah tahu ke? Siapa yang belum tahu ke? Dan siapa yang ingin tahu? Korang kena tunggu. Sekejap lagi aku nak cerita guys. Sebelum tu, aku nak cerita history G-shock DW6900 dulu. Rolling. G-shock DW6900 ni dia dicipta pada tahun 1995. Yang aku tahulah, ini yang aku research tahun 1995. Jab ini dicipta hasil gabungan DW5600, 5900 dan 6600. So ni adalah gabungan 3 jam tadi dan jadilah G-shock DW6900. Bila ikut timeline, G-shock DW5600 ni dicipta pada tahun 1983. And next dia cipta DW5900 pada tahun 1992. Dan lepas tu dia up lagi, iaitu model yang sama dengan NAS900 iaitu 6600. Masa tu G-shock 6600 ni tak dapat sambutan. Yang first model dia adalah G-shock DW6900 Fog Fire bawah tu, iaitu maksudnya macam anti rumah sebelah kot, bukan. So dia adalah tahan lasar. Fog Fire ni itu adalah model yang first, ataupun kalau korang cari sekarang, walaupun NAS900 saja, kalau kita beli basic dalam harga 200 lebih, ataupun sekarang dah naik 270, 280. Fog Fire punya model ni dia boleh sampai ke tahap harga sebiji jam dia, kalau NOS boleh sampai 7,800. Itu yang rare punya lah. Itu adalah tahun first keluaran G-shock made in Japan. So bila dah terlalu ikoniknya G-shock DW9 ni, pada tahun 1998, selepas 3 tahun G-shock launching NAS900 ni, dia dapat jual sebanyak 18 million seluruh dunia. Masa tengah trend ni, semua orang pakai skaters, pakai ni, pakai tu, pakai sport suka pakailah NAS900 ni. So G-shock coming up dengan first collaboration dia bersama Stussy. Itu adalah first over collaboration DW900 ataupun G-shock dengan streetwear brand. Masa 1998 tu dia collab dengan Stussy. Dan masa tu juga masa tu tengah World Cup, betul, tahun 1998 di France. G-shock buat keluaran FIFA World Cup tahun 98 tu. Dia menggunakan warna, kalau istilah sekarang adalah kita panggil jelly lah. Dia bukan jelly tapi jelly man. Warna dia transparent sikit. So dia ada warna hitam, warna merah, warna biru dan lain-lain. Tak tahu, aku pun tak ingat lah. So korang boleh carilah G-shock FIFA World Cup tahun 1998 ni. Pada tahun selepas itu dia keluarkan G-shock yang paling rare, yang sekarang ni kalau korang dapat pun agak lah berapa harga dia. So G-shock collaborate yang kau tak boleh fikir sekali, iaitu G-shock X Babe. Sebab Babe ni dari Japan. So dia collab pula dengan streetwear Japan. Kalau Stussy dari Europe ataupun dari Eropah, dia buat ambil local dia sendiri, iaitu G-shock X Babe. So G-shock X Babe ni, kalau yang kau tengok sekarang tu, yang GA tu, itu bukan. Itu yang model dah sekarang. G-shock collab dengan Babe ni banyak gila. Setiap tahun ataupun 2 tahun sekali anniversary untuk G-shock keluarkan warna kuning, warna apa semua, banyak lah. So sampai sekarang kalau streetwear nak collab, diorang suka gunakan DW900 ni sebagai diorang punya jam collab dengan G-shock. G-shock collab dengan team game, dengan game pun dia collab juga. Palace, G-shock Mishka. So selain streetwear, G-shock juga ada buat collaborate dengan anime. Contohnya G-shock Eva, itu antara kartun anime lah. So selain anime, dia ada streetwear, dia ada juga baseball, sport macam G-shock Angkai. So itu adalah kisah G-shock DW900 ni. So sekarang baru aku nak masuk macam tajuk kita, iaitu Story of Crazy Color. Yes, DW900 Crazy Color. Sebab apa aku nak cerita, nak highlightkan pasal Crazy Colors ni? Dia punya keluaran warna-warni ni adalah pada tahun 2008. G-shock keluarkan dah berapa lama dah, dari 95 sampai tahun 2008 G-shock banyak keluarkan color-color gelap. Ataupun ada pun color-color yang rare lah, tak banyak keluaran. So pada tahun 2008 ni G-shock keluarkan Winter Edition ataupun Winter Collection. So G-shock keluarkan sebanyak 5 variasi, iaitu 36900 dan 2560. Collection tu adalah collection CS series. G-shock keluarkan
3 model iaitu DW6900 CS1 berwarna hitam, CS4 berwarna pink dan CS7 berwarna putih. Macam mana bentuk dia? Iaitu warna dia adalah band dia tu warna hitam glossy, faceplate dan tu warna hijau macam tu lah, and then dia punya LCD tu warna hijau. Dia punya gelas tu warna putih. So itu adalah model CS1. So model ni kalau kita cakap harga dia, kalau first keluaran dia adalah $89 ataupun masa dulu duit Malaysia dalam 200 lebih macam tu lah. So kalau sekarang adalah 300 lebih. So CS1 ni adalah model yang sampai sekarang aku rasa tak adalah susah sangat nak cari, tapi adalah orang jual used. So harga dia kalau dulu 292 lebih, 259 macam tu. Sekarang harga dia anggaran kalau korang nak dapat baru tu agak susah. Kalau dapat pun dalam harga 500 ke 600. Itu kalau NOS lah. Kalau NOS ni maksudnya new all stock. Maksudnya memang baru lah simpanan. So kalau korang assemble pun dalam 500 macam tu, 400 lebih ke 500. So kalau untuk use bawah lagi lah dalam 300 ke 400. Itu adalah harga-harga use tapi condition. Sebab CS1 ni tak berapa mahal sebab dia gunakan band glossy. So band glossy hitam ni korang boleh gabung-gabung dengan band-band dan lain-lain lah. So dia masih boleh dibuat lagi. Next, DW6900 CS4. So menggunakan band warna pink pekat. Ini kalau lelaki pakai pun smart, perempuan pakai pun smart sebenarnya. So tak adalah orang cakap pink je perempuan. Sebenarnya CS4 ni cantik juga sebab band dia warna pink glossy, gelas dia berwarna hitam dan dia punya LCD tu warna pink pekat. So warna dia macam bila kau tekan lampu pun warna dia warna pink macam tu. So cantik lah, ini antara yang aku suka. So CS4 ni jarang sangat lah buat masa sekarang orang cari. Bukan tak ramai orang cari, tapi assemble dia pun jarang kita nak nampak CS4 ni. So harga masa keluaran dia sama juga 89. Sekarang kalau kau nak dapat pun anggap lebih kurang lah dengan harga CS1 tadi dalam 500 ke 600 macam tu lah untuk NOS item, sebab dia tak mencapai tahap yang tinggi lagi masa CS4 ni. So next ke variasi nombor 3 iaitu DW6900 CS7. So ini adalah model paling ikonik iaitu sebab band dia warna putih, faceplate dia warna biru, LCD dia warna hijau. So kalau korang tengok, korang boleh agak tak ini jam ni kenapa ikonik? Mesti korang ingat ini jam gorillasan. Sebenarnya bukan. Ini adalah jam yang dipakai oleh Red Foo, kumpulan LMFAO dalam lagu Sexy and I Know It. Selepas Red Foo ni pakai, terlalu ramai sangat orang cari Sexy ni. Sebab warna dia memang putih, glossy, warna shining, faceplate warna biru, LCD warna hijau. So kalau korang pakai kat tangan, walaupun kulit korang ni hitam ke, dia masih nampak cantik. So korang boleh dapatkan jam ni dalam anggaran kalau baru dalam 700 ke 800. 700 ke 800 tu dah mahal tau, sebab harga keluaran dia adalah RM259. Kalau assemble sekarang pun harga dalam 500 ke 600 lah harga assemble. So kalau nak new 700 ke 800 macam tu lah. Memang kondisi cantik. Biasanya dia akan datang dengan set lah kalau korang beli NOS ni. Sebab kalau korang beli assemble, kebiasaannya seller akan buat balik macam NOS. Dan kadang-kadang dia ada claim NOS, sebenarnya itu assemble. Itu dia punya surat beranak semua tak ada. So kalau assemble ni, kalau korang dapat yang murah, biasanya korang dapat jam saja. Ataupun nak lagi murah, korang assemble lah sendiri. Beli part-part. Korang ada jam basic DW56 5600 yang basic warna hitam tu, yang biasa V1 tu. Korang tiap-tiap bulan beli band first, and then beli faceplate, beli gelas, beli LCD. Jadilah 900 CS. Sebab back case dia yang selalu bagi aku orang tak nampak pun. Kalau kau sekadar untuk pakai, untuk jual mungkin lah kau kena ada back case semua. Tapi kalau untuk korang pakai, ini adalah paling murah. Untuk yang aku cakap tadi, harga adalah dia berbeza sebenarnya. Dia ada dua variasi. G-shock akan keluarkan dua engine. Mungkin ada orang cakap 1289 dari Jepun. Sebenarnya dua engine iaitu 1289 dan 3230. So model 1289 ni kebanyakannya korang sangat susah dapat, sebab model ni adalah engine ni adalah engine yang lama-lama. So kotak dia pun lain, dia punya kod lain, and then dia of course engine dia lain lah. Kalau 3230 ni korang mudah nak cari. Sebab tu yang sekarang punya latest punya engine is 3230. Kalau 189 ni dia punya buku manual dia pun ada yang kertas. Kalau dapat yang buku, maksudnya tu Europe punya lah. Kalau Jepun punya dia pakai buku lipat-lipat plastik tu. So kalau 189 ni, contoh jam CS7 tu 700 ke 800, mungkin 189 ni dia naik harga sikit sebab dia made in Japan.
Sebenarnya tak made in Japan pun. Sebab macam mana aku nak cakap, sebab bukan made in Japan, sebab Casio dah banyak keluaran dari China, Thailand dan Europe. So dari 3 negara yang buat Casio ni. So walaupun korang beli jam tu kat Japan, pembuatannya adalah sebenarnya di China ataupun Thailand kebanyakannya. Okay guys, so aku rasa cukup lah dulu sebab aku rasa panjang tu kalau nak cerita pasal model DW69 nya crazy color ni, banyak gila model dia. So dia sampai tahun 2007, 2011, 2012 ada keluaran crazy color lagi. So ni tak habis macam ni je. So korang kena tunggu next video untuk part 2. Aku cerita balik sambungan pasal DW6900 crazy color. Okay, kalau korang nak beli part ke, nak cari part jam ke kan, korang boleh tekan, aku letak link kat bawah tu. Korang boleh tanya kita orang part-part yang aku dah cerita tadi. Kalau ada korang boleh beli. So harga dia pun kita boleh bagi harga kasih sayang lah. Kita WhatsApp sembang lu. So tunggu part 2 untuk DW6900 crazy color. Sama aku Idek Samsudin. Assalamualaikum dan salam sejahtera.